Baik, kita sambung bacaan pada muka surat yang ke 49 lah. 49. Baik. Apakah makmum juga disunatkan membaca ayat atau surah selepas Fatihah? Betul tak? Baca kan? Kami membaca baik. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, dan Jabir bin Abdullah dua-dua sahabat. Dia pun sahabat, ayahnya pun sahabat. Jadi ayah Sayyidina Jabir bin Abdullah ni syahid pada ketika mana peperangan Uhud. Dan turun ayat berkenaan dengan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya' 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat tersebut turun disebabkan kerana Sayyidina Abdullah, ayah pada Sayyidina Jabir, bila mana dah syahid, minta kepada Allah untuk hidup semula. Dia minta kepada Allah, Nabi cerita, ayahnya minta semula kepada Allah untuk hidup semula, untuk mati syahid. Kemudian nak mati lagi, kemudian hidup lagi. Nak mati lagi, kemudian nak hidup lagi. Hebatnya orang syahid ni, orang mati syahid ni, kalau dia rasa sekali mati syahid, maka dia teringin nak mati sekali lagi. Lazatnya mati syahid. Kita nampak luar mata kita, nampak macam dengan kena bom, kena sembelih dan sebagainya, kena tembak depan mata kita, nampak macam ni. Tapi di sisi Allah dia sangat lazatnya. Tak nak cerita, kita pun tak merasa kan? Katanya, kunna naqra'u fi dhuhri wal 'asri khalfa al-imam fi rak'atayn ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratihi. Kami membaca di ketika mengerjakan solat zuhur dan asar di belakang imam pada 2 rakaat yang pertama surah Al-Fatihah dan 1 surah yang lain daripada Fatihah, suratihi. Wa fil ukhrayayn, dan pada 2 rakaat yang akhir bi Fatihatil Kitab, dengan surah Al-Fatihah sahaja, tak baca surah. Dan ini riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Akan tetapi janganlah menguatkan bacaan hingga mengganggu ahli jamaah yang lain. Kalau tengok nota kaki nombor 12, kalau setelah balik nota kaki nombor 12, kamu besar apa nota kaki nombor 12? Boleh tidak? Besar apa? Muka surat 35. Tengok balik kan? Dan dia kata apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal musalliya munajin rabbah, sungguhnya orang yang mengerjakan solat ia sedang bermunajat dengan Tuhan. Falyanzur bima yunajihi bih, maka hendaklah ia perhatikan dengan apa ia bermunajat dengan Tuhannya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan janganlah kamu sebahagian kamu mengeraskan suara ke atas sebahagian yang lain tatkala membaca Al-Quran. Maksudnya jangan mengganggu orang ini. Jangan buat sampai mengganggu orang yang sebelah. Atau ada beberapa tempat yang dilarang bagi kita untuk baca kuat. Yang pertama, ketika mana orang tidur. Jangan bagi kita untuk baca kuat sampai mengganggu orang tidur. Mengganggu orang tidur hukumnya haram. Apatah lagi kalau orang tengah solat, pun juga hukumnya adalah tidak dibenarkan. Maka ketika sebut, dia kena raikan orang yang sedang solat. Kecuali macam kita sebutlah sebelum ni, kalau solat tu dah memang rotib biasa, untuk imam dah hafal. Semayang mati zuhur, asar masuk pukul 4.44, pukul 4.50 ke 46 ke dekat 25 dah akan qomat kita sebut. Itu dah rutin gitu. Kemudian mula semayang pukul 5 sampai pukul 5.10 selesai semayang. Dan zikir akan buat selepas tu. Kalau kita main lewat daripada waktu tu, dia tengok orang dah zikir, dan zikir pula kuat, jangan marah. Nak marah macam mana? Kamu main lewat, sedangkan waktu dah memang rutin. Itu lah. Jadi jangan ganggu orang sedang semayang. Maksudnya kalau kita biasa-biasa semayang sobat, ataupun orang tu tengah semayang sunat di belakang, tak ada orang semayang ketika sebut, kita baca Quran ketika kita baca kuat-kuat mengganggu orang tu semayang, itu haram. Itu kena jaga. Kalau kata yang tu bab berkenaan dengan orang yang kalau tidur pun haram, semayang lagi lebih aula. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat adh-dhuhri aw al-'asri faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbih isma rabbikal a'la, faqala rajulun ana
ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم قال جنيها. Rasulullah SAW telah menunaikan solat zuhur atau asar bersama kami. Jadi di sini maksud syakur rawi dalam ilmu hadis. Maksud rawi itu tak pasti sama ada zuhur ke asar. Tapi tidak ada masalah pada matan dan juga pada sanadnya tidak ada masalah. Faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbih isma rabbikal a'la. Dia ada seorang belakang, seorang yang sembahyang belakang Rasulullah membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la dengan kuat. Wah, imam dia belakang sembahyang ni sembahyang slow je, sembahyang sirriyah, tiba-tiba baca kuat-kuat. Habis sembahyang Nabi tanya, siapa yang baca tadi surah Sabbih isma rabbikal a'la? Maka lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah. Ana walam urid min biha illa al-khair. Aku tak berniat pun dia kata, tak masuk melainkan tujuan aku baik. Maksudnya bukan tujuan nak menunjuk, nak buat suara sedap kan, nak beritahu kata dia baca hebat, tak. Tujuannya memang tujuan dia baik. Sebab mungkin dia nak baca, buat dia dengar Quran itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qad alimtu, sungguhnya aku mendapati sebahagian anna ba'dakum, sebahagian daripada kamu telah menyanggahiku dengan bacaannya. Maksudnya qala janiha, mengganggu aku ketika aku baca. Kamu belakang baca kuat-kuat, imam Rasulullah SAW ni kata aku terganggu dengan bacaan tersebut. Bukan terganggu sebab Quran, tidak, tercampur bacaan ni. Mau baca aku mau baca lah ini terlupa. Kalau kita baca Fatihah, tengok kawan kita sebelah baca surah lain, waktu tu jadi campur lah tak dia. Campur ni terlari tu ayat. Kita ni bukan yang macam Rasulullah ajar ni, bukan Rasulullah tak boleh. Maksudnya untuk nak halang benda tersebut, bukan yang Rasulullah tak boleh nak baca dengan tanpa diganggu dengan bacaan tadi. Boleh. Tapi Rasulullah nak ajar, jangan buat macam tu. Kerana lepas ni akan ada umat aku yang mana dia tak akan mampu untuk halang benda tersebut. Dia tak boleh nak tahan telinga bukan ada penapih. Nak tahan untuk nak masukkan. Ini boleh tahan masuk, kemudian kita boleh baca dengan baik tanpa gangguan. Ini Nabi ajar ni kepada umat seluruhnya. Nanti Allah Ta'ala sekalian, di Mauritania ada seorang ulama namanya Syekh Murabi Al-Hajj. Syekh Murabi Al-Hajj ni untuk guru kepada Syekh Hamzah Yusuf Hansen, ulama daripada US, Amerika Syariah. Syekh Hamzah ni rasa tak pernah naik sini. Rasa dia pernah naik ke Malaysia kata. Tapi dia orang Budaya dengan dia ni macam mu'alaf. Dia ulama besar. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Kemudian belajar ilmu Islam ni selama 10 tahun di negara-negara Arab. Antara gurunya Ibn Bayyah, Syekh Abdullah Ibn Bayyah. Timbalan kepada Persatuan Ulama Dunia, Menteri Wakaf di Mauritania, ulama besar dalam ilmu usul fiqh. Alim besar ni. Tok guru dia tu, antara tok guru. Dan juga tok guru dia ni Murabi Al-Hajj. Murabi Al-Hajj ni gelaran Murabi itu tok guru lah. Murabi, maksudnya Murabi itu orang yang duduk sentiasa duduk di dalam kemah, di tempat pengajian. Pengajian dia tak ada pondok. Dan ada bangunan, ada ekor apa semua ada ni, mereka tak ada. Mereka hanya bangunan, mereka masjid pun hanya dibuat dengan batang kayu. Kemudian dia letak pelepah kayu atas untuk buat masjid. Semayang masih tak ada macam biasa. Pengajian dia itu, Masya Allah, tabarakallah, Syekh Murabi tapi dah tua sekarang, Syekh Murabi dah. Duduk atas kursi, duduk atas ni, atas tempat tidur. Dia besar. Dan dia ni adalah Maliki, maksudnya Imam Malik yang kecil. Sebab tu adalah imam dalam mazhab Imam Malik ni. Kata Syekh Hamzah Yusuf, dan kata cerita para ulama, Syekh Murabi Al-Hajj ni kalau dia baca Quran, dia ada majlis, dipanggil majlis bacaan Quran beramai-ramai. Majlis ni tidak ada lagi di Mesir. Mesir tak pernah dapat majlis. Dulu ada. Kata ulama kita dulu ada majlis macam ni. Majlis ni macam mana? Syekh baca, anak murid pun baca surah masing-masing. Tapi Syekh boleh tekuk anak murid ni salah tamat, surah ni ada. Baca surah sama kita tak heran. Kalau baca surah itu biasa lah. Ini baca ramai-ramai. Baca secara jamak. Jadi baca surah lain, ini baca surah lain, ini baca surah lain. Tapi Syekh pun baca surah lain. Bila salah anak murid ni Syekh kata, kamu salah, baca lain. Dia boleh dengar semua. Ni dah ulama-ulama ni tak ada sampai dah lagi dia. Tapi dah tua sangat. Yang Syekh Hamzah kata dia pergi lawak pun Syekh Murabi masih ingat lagi dia. Alhamdulillah, masih ingat. Kemudian isteri kepada Syekh Murabi adalah Syekh Maryam. Syekh Maryam meninggal dunia. Astagfirullah. Dia orang kulit hitam. Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangatlah zuhud. Malah dia kata, aku ni adalah qalimul ilm. Qalim, qalibil ilm. Aku ni khadam kepada penuntut ilmu.
Qadam subuh maksudnya tu. Apa maksud qadam ni? Kalau kamu nak main gerak, aku mungkin 2-3 pagi pun boleh nak tanya soalan. Kalau kamu ada masalah, baca kitab tak faham apa semua, nak tanya soalan kat aku, mungkin 2-3 pagi kamu gerak aku di bilik, kamu gerak aku di kemah aku, balik tak ada bilik kemah. Maka aku akan bangun nak jawab soalan. Kalau boleh buat. Bila dia punya qadam dia berikan itu. Ada kawan dia, bila saya cerita tu, saya cerita masalah tu lah. Cerita kata Syekh Rabi' Al-Hashni hebat. Qadam ilmu subuh, kedua pagi kalau orang tanya soalan aku, dia bangkit jawab soalan. Ada kawan saya ni, dia main cukup kat kita. Kedua pagi dia main duduk tepi katil kita. Ustaz, tanya soalan kita. Tapi orang tidur kan. Dia kata, Syekh nak ngantuk ni. Esok pagi tu, dah Ustaz kan kata Talib ilmu ni kan. Khadam penuntut ilmu ni, dia jawab kedua pagi dia tak betul muda ni. Kita bukan sampai pergi kat Syekh Rabi' Al-Hashni, Syekh Rabi' Al-Hashni tak apa lah. Dia wali besar. Bangkit awal sembuh lah, kita dah duduk lewat. Nak bangkit awal pula, memang wali kan. Dia bangkit awal dengan azannya, dan kemudian dia pula imam, dia azan, dia akan duduk di luar tengok matahari naik. Ada tu jawab. Setiap pagi saya kata Syekh Rabi', setiap pagi aku tengok macam tu. Ada orang yang dia aku kata naik Syekh Rabi' Al-Hashni. Tidak ada guru yang macam tu. Tak nak tengok guru murabi yang berikan dia. Hebat, wali besar. Dan apa ni Syekh Rabi' Al-Hashni kata Syekh Hamzah Yusuf. Cerita para soleh ini begitu rahmat Allah. Syekh Rabi' Al-Hashni kata Syekh Hamzah Yusuf, ketika mana dia mula-mula mengaji di UAE, United Arab Emirates, dia mengaji di UAE, dia jadi imam. Syekh Hamzah Yusuf tu dah mengaji lah, masuk universiti di UAE, masuk Islam, baru masuk Islam tu, baru masuk pada 5 tahun lebih. Jadi imam dah, jadi imam di satu kawasan rumah dia tu, dia jadi imam kepada ada golongan Bangladesh seperti itulah. Jadi satu hari dia dengar golongan mazhab Maliki, dan dia bermazhab Maliki. Dan dia kata ada orang cerita berkenaan dengan seorang syekh yang sangat hebat mengajar di UAE. Jadi anak kepada Syekh Rabi' Al-Hashni, anak Syekh Abdul Rahman kalau tak silap nama. Maka kena Syekh Abdul Yusuf pergi jumpa dengan Syekh ni nak mengaji kitab, dan dapatlah belajar kitab dengan Syekh Abdul Rahman secara personal di rumah. Jadi dia buka kitab dengan Syekh Abdul Rahman ni, Masya Allah, banyak muskilah-muskilah yang selesai dengan Syekh Abdul Rahman. Dia kata ni baru anak. Kalau ayah dia macam mana? Anak pun hebat menjadi. Anak dia, ayah dia macam mana? Maka dia bagi pandang. Dia boleh nak jumpa dengan Syekh Rabi' tu. Syekh Abdul Rahman kata, tak boleh. Aku putra nak balik dia kata, ke Mauritania dalam masa terdekat. Maka dia beli tiket dan dia balik ke Mauritania. Nak sampai di Mauritania, di pondok tu punyalah susah. Kena sampai di kampung dulu. Kampung tu kena duduk, tunggu dulu unta nak naik. Dia kena naik jeep dulu, naik jeep. Berapa kali jeep naik. Sampai dia tu kampung tadi. Habis tu betul lah, internet tak ada, farm tak ada. Ada apa dia? Ada ni, apa ni yang aspal tu pakai? Farm. Telefon tu kena jauh. Pakai tu, nak tahu. Ada. Nak sebut tak? Pakai yang tu. Baru nak dapat panggilan, tengok ada tak orang main. Ada tak orang yang nak datang, kabilah nak datang, nak ke kampung, nak ambil barang ke semua, nak balik semula pun. Akhirnya nak kata ada 2 hari lagi pun. 2 hari lagi pun sampai. Tunggulah 2 hari. Barulah naik unta lah. Sampai kampung ni, tengah Gurun Sahara. Di Sabah, Gurun Sahara. Kata sampai tengok ni, tengok ada pondok-pondok kecil. Bila masuk pondok Syekh Rabi' Al-Hashni, sampai depan Syekh Rabi' Al-Hashni, Syekh Rabi' Al-Hashni kata apa kat dia? Macam dalam mimpi. Syekh Rabi' Al-Hashni tanya, ada macam dalam mimpi. Memang sebelum tu dia mimpi. Dia mimpi, dia ada mengaji dengan Syekh Rabi' Al-Hashni. Saya kata macam dalam mimpi lah. Menangis dia waktu tu. Dia kata, dia wali besar ni. Rupanya Syekh Rabi' tu panggil lah. Main mengaji. Dia dah ada tautan nanti. Lepas tu keluar pula Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ni apa ni, isteri kepada Syekh Rabi' Al-Hashni. Keluar pula daripada bilik dia. Bila keluar, dia kata, habis biji tengoklah mimpi. Biji tengoklah mimpi dia. Tak ada orang lain yang mimpi. Tu kata dia memang alam beribat. Dan tu tak tu nak minta kata ni ada lagi tutup buku itu di zaman dah. Tapi Allah ada masih hidup kan. Tentang mati sebab Syekh Rabi' dan sekarang ni umur 3 satu tahun. Di rumah besar. Baik. Boleh baca. Jadi Nabi kata jangan menyanggahi pun dengan bacaan. Daripada beritahu aku keluar dari rumah. Lepas tu ada syekh-syekh di Mesir ni, dia ada majlis bacaan, majlis maqra'ah Quran setiap hari Ahad di Masjid Al-Azhar. Jadi yang akan duduk depan Syekh Abdul Hakim. Syekh Abdul Hakim ni ulama besar qiraat, antara sanad paling tinggi di Mesir. Garang syukur, dengan syekh-syekh pun dia garang. Dengan syekh-syekh pun dia garang, dia akan qiraat.
marah itu. Jadi ada sekali kata Syekh Jamal Faruq radhiyallahu taala sedang mengaji Quran tadi ni. Tiba-tiba ada seorang Arab ni ummi, tak reti baca. Quran pun tengok kisah dia tidur depan. Duduk tengok Syekh baca Quran. Tiba-tiba ada seorang Syekh ni baca. Arab ni tengok. Syekh ni pakar qiraat. Kata tak reti ke dia baca ni. Orang mau kat tengok siapa dia ni. Dah tak ingat tengok orang. Lepas tu Syekh tu fikir balik. Tu ada silap. Ada silap. Maka dibaca semua ayat. Adik lah dia bertanya, macam mana kamu tahu kalau Syekh tu baca silap? Dan Syekh ni kalau orang nak tengok tahu kan? Ya. Dia punya kemah bacaannya. Macam kamu tahu dia baca silap? Dia kata sebenarnya tadi waktu aku tengok Syekh tu sedang baca Quran, keluar cahaya dan mulut dia menyambung sampai ke lain. Aku nampak cahaya keluar, setiap mulut dia keluar cahaya keluar mulut dia. Tapi bila sampai ke ayat tu, tiba-tiba putih cahaya. Bila putih, sambung balik ke baru. Dalil kata tu silap. Wah, ni tak duduk dalam dia tu balik. Kita tak jangan dapat ni. Nampak lekeh. Tapi maknanya wali-wali. Kita susah dengan semua orang. Kita tak pasti dalam majlis kita ada siapa wali Allah, kita tak pasti. Dia kena perkataan yang ada dalam majlis kita ni, kita boleh baca kita. Kalau tidak, kita tu boleh baca kita. Kita terbungkam dulu. Saya nak cakap, boleh itu. Boleh. Tak gitu kan? Baik, adapun jika solat yang dikerjakan berjemaah itu adalah solat jahriyah, maka tidak disunatkan makmum membaca ayat atau surah selepas ini. Jadi kalau solat secara jemaah, jadi kalau kita solat itu solat jahriyah, maka tidak disunatkan makmum membaca ayat ataupun surah selepas Fatihah. Fatihah kena baca kan? Surah tu nak kena baca lah. Dia rakaat pertama kedua tak disunatkan. Sunat dengar bacaan imam. Tak ada baca. Ia adalah mendengar bacaan imam sahaja, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, wa idza kabbara fakabbiru, wa idza qara'a fa'ansitu." Kemudian dilantik imam itu adalah untuk diikuti. Maka apabila ia bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Dan apabila ia membaca, bukan turut bertakbir untuk imam takbir, kita bertakbir sekali untuk imam. Kan itu. Maksudnya, bila tu imam dah habis takbir, baru kamu takbir. Wa idza qara'a fa'ansitu, kalau kata imam sedang membaca Quran, maksud baca Fatihah dan dua surah, hendaklah kamu senyap dan mendengarnya. Namun dikecualikan jika makmum berada jauh dari imam dan tidak dapat mendengar bacaan. Ini cara. Maka ketika itu disunatkan ia membaca sendiri ayat atau surah. Boleh. Nah, tidak dikira mendahului imam, tidak. Malah kalau kata mendahului imam dalam rukun qauli, tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau mendahului imam dari segi rukun fi'li, itu yang masalah. Apa maksud solat jahriyah dan solat sirriyah? Apa kaedah dari syarak untuk menentukan antara keduanya? Solat jahriyah bermaksud solat-solat yang mana bacaan Al-Quran, yang Fatihah dan ayat atau surah selepasnya di dalamnya sunat diperdengarkan. Kita cepat. Masih jauh. Mak saya dan isteri tu sampai duduk kan? Baru sampai kau. Baik. Solat sirriyah pula ialah solat-solat yang mana bacaan Al-Quran di dalamnya sunat diperlahankan atau disembunyikan. Maksudnya kalau solat sirriyah pula dibaca dengan perlahan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, fi kulli salatin qira'atun, dalam setiap solat ada bacaannya. Fama asma'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa minna akhfainahu minkum. Bacaan yang diperdengarkan kepada kami oleh Nabi, maka kami pendengarkannya kepada kamu sekalian, dan bacaan yang disembunyikan daripada kami, maka kami sembunyikannya daripada kamu, yakni kami tidak membacanya dengan kuat. Itu maksudnya. Bukan sembunyi itu tak mau kita baca apa. Kami baca tak kuat. Baca tak apa. Slow baca. Hadis di atas menunjukkan bahawa terdapat solat di mana Rasulullah SAW memperdengarkan bacaannya, yakni membaca surah Al-Fatihah dan ayat ataupun surah selepasnya dengan suara kuat. Dan ada solat di mana baginda SAW menyembunyi, yakni memperlahankan bacaannya. Gitu. Jadi nak beritahu kata solat ni memang adalah amrun ta'abbudi. Kenapa tadi baca slow, baca kuat? Ta'abbud. Kita ikut Nabi, cuma ilah dia ataupun cuma hikmah dia. Mungkin kita cerita sebelum ni lah.
Kata pada permulaan Islam, solat jahriyah ni waktu siang takut Arab nampak, Quraisy dengar apa yang Nabi baca, maka dibaca perlahan dan nampak pula tak mana imam duduk. Manakala kalau solat jahriyah jahriyah pada waktu malam dibaca, kerana orang waktu tu dah balik rumah semua dah. Tak duduk lama. Nak beritahu kata orang Arab ni malam-malam tak keluar sangat macam kita. Kita ni waktu malam tak keluar pun. Dah biasalah siang je kerja. Malam-malam keluar. Orang zaman dulu kalau dicerita oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buli dalam kitab dia, Hikam Ibn Athaillah, syarah pada Hikam. Syarah wa tahdid pada Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Antara adat orang-orang Syria, dia sangat hebat orang Syria. Dia punya pengajian yang macam mana? Cara orang dulu. Allah Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala selamatkan mereka di situ. Yang dia bersibuk dengan dapatnya menegakkan kebenaran. Orang Syria, InsyaAllah Tabarakallah, katanya mengaji zaman dulu. Cara mengaji dan dia faham. Peniaga buka kedai. Orang buka kedai, dia akan buka betul apa? Mesir pun sama juga. Buka kedai lambat. Pukul 11 aku buka. Dia nak beli barang. Kecuali kedai 24 jam. Nak yang memang tak tidur. Itu memang kita beli senang beli barang. Tapi kedai-kedai kadang-kadang nak dia nak buat urusan, pukul 11 aku buka. Dah pukul 11 buka, tutup awal. Pukul 2, pukul 3 dah tutup dah. Negara maju semua. Maju sampai tak ada apa-apa kita. Maju ke depan. Baik, jadi bila Allah SWT, orang Syria macam mana keadaan? Macam tu juga. Pukul 11 buka kedai, maghrib tutup kedai. Saya buka. Kenapa buka lewat? Kerana sebelum buka lewat. Kenapa tutup awal? Pukul 7 dah tutup, dah waktu maghrib tutup. Lepas tutup, pergi ke masjid, solat jemaah, mengaji kitab. Mengaji kitab di masjid. Sampai bila? Sampai Isyak. Lepas Isyak, mengaji lagi. Sampai bila? Sampai tengah malam. Lepas tu balik tidur. Esok sembahyang subuh di masjid. Lepas subuh, mengaji sampai pukul 10 pagi. Lepas tu baru buka kedai. Nampak hebat? Boleh tak tu? Kita kan Allah. Kalau boleh buat tu wali besar. Ni dia pun punya pengajian gitu. Sistem pengajian di sini tu. Sebab tu orang-orang di kedai-kedai sangat jaga agama. Berniaga jaga agama. Kamu jadi orang yang besar, jaga agama kamu. Mana orang nak mengaji? Tahu hukum halal haram. Bukan mengaji kita fiqh saja. Bukan bab berkenaan dengan muamalah saja. Malah mengaji juga berkenaan dengan hikam Ibn Athaillah. Mengaji tasawuf, macam mana kita nak bermuamalah dengan orang lain. Mengaji semua. Itu dipelajari. Sangat berat. Lepas tu beza sikit antara orang-orang di Syria banding dengan orang-orang di Mesir. Di segi muamalah. Karena orang Syria katanya lebih ramah dan juga lebih beradab. Tuan kata orang Mesir, saya mengaji Mesir kan? Bukan nak ketua orang Mesir, tidak. Syekh Mesir, Masya-Allah Tabarakallah. Cuma kadang-kadang sebahagian orang Mesir, tapi bukan sebahagian, sebabkan susu, sebabkan nila sedikit, rosak susu sebelah. Dan orang Mesir 80 juta orang. Kalau hak buat tu 10 juta, tak banyak. Kita rasa banyak, orang yang 20 juta orang. 70 juta lagi wali-wali semua. Tak apa. Takut setengah dengan perempuan you juga, setengah lagi okey. Sama jadi dia tu teruk kan. Jadi orang nampak jadi bodoh. Sebab tu keliling-keliling kita tu macam-macam orang. Tipu kita, naik taksi tipu, orang semua hari tu. Jadi kadang-kadang Allah SWT Muhammad ataupun nak ajak kita bagi sabar. Yang kedua nak minta ini antara cara macam mana dia punya pengajian. Untuk pengajian di Masjid Al-Azhar banyaknya orang Melayu berbanding dengan orang-orang Arab sendiri. Beza di Syria ramai sangat orang Arab katanya. Tengok penuh kadang-kadang majlis pengajian syekh-syekh banyak sangat orang Arab sendiri. Sebab tu mereka suka untuk mengaji. Balik tu. Tapi taklah saya sayang Mesir. Kenapa? Kata bila mau pun kan. Saya tetap sayang Mesir sebab saya banyak pendapat daripada Mesir. Tak ada nak lari. Dan orang Mesir ni satu kelebihan, sangat rendah hati. Dan sangat-sangatlah lembut hati. Kalau kelahi dengan dia, saya lagi dia maafkan. Saya. Beza dengan Arab-Arab negara lain. Anak Algeria kata tubuh saya, kalau kelahi dia berdendam. Macam orang Melayu buat begitu. Dia kelahi ni dia penyak lama. Dendam pun. Arab Mesir tak gitu. Dah pahlawan katok tepuk orang kau, salam balik. Sorry. Maaf. Ada gitu kan? Senang kan buat. Kita kalau kat sini horn orang kan. Naik kereta kita horn. Buat kita dipotong je. Apa Arab Mesir? Saya lah. Lepas tu berhenti, keliling-keliling. Kita naik kereta balik. Jadi kadang-kadang tubuh tu biasa lah.
Jadi orang Malaysia pun buat gitu. Delikan dia nak pergi tempat lain, delikan kita dulu. Kita pun tahu kan ada pergi begitu. Terus baik. Kita tersambung tu dia baik. Dalam Ramadan ni lagi tak. Maafkan semua. Mereka kena lagi. Saya tak nak salah. Wali. Bagi solat-solat fardu, kaedah menentukan antara keduanya adalah seperti berikut. Bagi solat subuh dan solat Jumaat, sunat menguat atau memperdengarkan bacaan pada kedua-dua rakaatnya. Solat subuh dan solat Jumaat, sunatlah kita kuat sebab apa? Sebab solat Jumaat ni ramai ketika subuh, dan solat subuh pula ketika tu masih lagi kita gelap. Bagi solat Maghrib dan Isya, sunat menguat atau memperdengarkan bacaan pada dua rakaat yang awal sahaja. Ada rakaat ketiga dan keempat hendaklah disembunyikan bacaan. Jadi dua rakaat pertama kan. Bagi solat Zuhur dan Asar, disunatkan menyembunyikan bacaan pada keseluruhan rakaatnya. Bagi solat sunat pula kaedahnya ialah bagi solat hari-hari raya, bagi solat hari raya dan istisqa. Istisqa berarti mohon hujan. Solat mohon hujan disunatkan memperdengarkan bacaan. Baca kuat sikit. Lepas tu waktu solat istisqa ni, waktu minta hujan, kalau kata kemarau panjang, kerajaan wajib, bukan wajib lah, sebaiknya mengarahkan kepada rakyat untuk keluar solat istisqa. Kalau kata ni mandub dia lah, ataupun dia punya wakil bagi kerajaan. Di mana? Allahumma salli ala Muhammad, daripada Jabatan Agama akan mengeluarkan arahan daripada masjid-masjid untuk sembahyang istisqa. Kerana hujan tak turun. Boleh masalah ni. Dibagi solat dibagi fiqhul ummah, dibagi fiqhul ummah. Fiqh yang melibatkan kerajaan. Kerajaan perlu letakkan hukuman untuk keluarkan orang untuk sembahyang. Macam mana cara nak keluar? Waktu istisqa keluar semua sekali. Budak kecil keluar, orang tua keluar, budak apa ni yang sakit pun keluar. Semua keluar kat tengah badan sembahyang. Tu imam pula waktu khutbah dia sembahyang macam sembahyang raya. Sembahyang raya kita sembahyang dulu lah, baru khutbah. Dia dalam Jumaat dia khutbah dulu, raya, baru raya baru sembahyang. Jadi kalau sembahyang istisqa macam sembahyang Jumaat, macam sembahyang raya. Naik khutbah dulu, naik sembahyang dulu, kemudian baru khutbah. Waktu khutbah disunatkan begitu imam pada khutbah yang kedua membalikkan ni kain dia, kain selendang. Kalau kain selendang tadi pun pakai kot ni, maka bila nak masuk khutbah kedua dipusingkan kain tersebut ke belakang. Seolah mengharap, sangat-sangat mengharap pada Allah Ta'ala. Dan juga seolah-olah mengubahkan hal keadaan daripada hal yang tadi rina perlu kepada hal faqr, maksud memerlukan kepada Allah Ta'ala. Boleh. Dan juga disunatkan bawa binatang tadi. Bukan bawa budak-budak, bawa binatang tadi main. Hari orang panggil demonstrasi aman. Ada tu ada demonstrasi. Kata tak ada demonstrasi. Demonstrasi haram ke apa? Tu demonstrasi. Sunat istisqa. Minta kepada Allah dengan cara aman. Kau pula datang mau pergi ke jalan raya. Tak mau. Tolonglah. Tengoklah kanak-kanak kecil, tengoklah apa ni binatang-binatang yang dah ada. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan bunyi kanak-kanak menangis, dengan bunyi binatang tu, kalau apa ni kerbau umur, lembu mengemuk, kambing mengembek, kan? Ayam berkokok, itik, berkuek, andai lah. Ayam itik tu, berkuek-kuek, kuek kan tu. Dan sebagainya. Jadi bila dengar tentang tu bunyi, rahmat Allah Ta'ala akan turun disebabkan ada orang. Dan sebabkan orang tua yang sakit sebagainya. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau bukan kerana at-tiflu rukka, wasyaiqu rukka, kalau bukanlah kerana ada kanak-kanak kecil yang masih menyusu, dan juga orang tua-tua yang rukuk dan sujud kepada Allah. Kata ulama, syekh rukka itu masuk juga dengan wali-wali Allah Ta'ala yang bertibarat muka bumi Allah Ta'ala, maka sudah tentu hujan tidak akan diturunkan. Kalau kata tidak kerana mereka, sudah tentu hujan tak diturunkan. Kerana azab dan juga maksiat terlalu banyak sangat makhluk Allah Ta'ala buat. Jadi sebabkan ada dari makhluk Allah Ta'ala yang macam ni, maka Allah Ta'ala turunkan lagi rahmat Allah. Lepas tu kita bawa orang ketika istisqa. Ini bukan boleh buat saya, ini surah istisqa ni. Dia kadang-kadang. Sebab bila berlaku kemarau banyak, apa buat? Yang kedua, solat-solat sunat siang, yakni nawafilun nahar, disunatkan menyembunyikan bacaan. Sembahyang kalau waktu siang, sunat kita baca semua. Yang macam apa? Solat-solat sunat malam pula, seperti nawafilul lail, yang digelar sebagai nawafilul lail, ada pandangan yang pertama disunatkan memperdengarkan bacaan, kedua dibaca secara sederhana antara
menyembunyikannya. Pandangan yang rajih ialah yang kedua. Cuma tambah sikit lah. Pandangan pertama tadi memperdengarkan bacaan, khususnya ketika mana menunaikan solat secara berjemaah. Macam kita nak buat solat jemaah lah, jemaah tasbih. Jadi sunat nak baca kuat imam, sunat baca kuat pada waktu tu jemaah. Kalau main seorang-seorang dia tak dengar tak dengar, itu baca tak dengar tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iya, baca gitu. Boleh. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Solat kusuf ataupun kusuf, kha ataupun kaf, dia baca dulu. Gerhana matahari ataupun bulan. Jika berlaku gerhana di siang hari, maka disunatkan menyembunyikan bacaan. Dan jika gerhana pada malam hari, disunatkan memperdengarkan bacaan. Ini solat gerhana tak? Semua ada dalam kitab ni. Betul tak? Cuma ni saya ringkas, kita baca kuat ke tak? Ya. Kalau segi hukum akan pula, apa nak kita nak baca pada ketika solat gerhana? Macam mana waktu solat istisqa? Solat gerhana berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat dan 2 Fatihah. Boleh dia nak buat macam biasa, 2 rakaat macam biasa pun boleh. Tapi yang paling afdal buat 2 rakaat dengan 2 bacaan Fatihah. Baca Fatihah dulu, baca surah, kemudian rakaat. Nabi SAW sembahyang gerhana dengan membaca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau rakaat kedua tu, yang rakaat kali kedua tu, rakaat pertama tu pasal begini pertama tu Baqarah habis 3 Lepas tu rokok pula sama macam Baqarah. Dia panjang gila rokok sampai bila. Sampai ada seorang sahabat perempuan, Sayyidatina Asma, adik kepada kakak pada Sayyidatina Aisyah, kakak pada Sayyidatina Aisyah datang dalam Muwatta Imam Malik. Dia datang kepada Sayyidatina Aisyah, tanya, "Ini sembahyang apa ni?" Cakap apa? Kata Aisyah, "Dia harus sembahyang ni." Tengok tak? Dia tengok, oh gerhana. Dia pun bayang ni. Bayang ni tak habis-habis, pensan tu. Pensan, lepas tu pergi hayat. Bangkit balik, bayang balik. Pensan lagi, pensan balik 2 kali. Kau hebat tu, panjang semua sembahyang Nabi tu. Kalau kita maki tu imam dia pun. Apa sembahyang? Benar tak kita buat sembahyang tasbih atau sembahyang kusuf? Gerhana bulan, kusuf, kau. Yang gerhana bulan tapi kita buat biasa-biasa, pendek-pendek. Jadi 2 kali rakaat. Jadi kalau sembahyang macam ni tak boleh kita nak main jadi masbuk tadi. Kita nak masbuk solat isyak tak boleh sebab ada 2 rakaat. Sama keadaannya. Jadi tak boleh nak main jadi masbuk tadi masbuk. Kalau nak main masbuk isyak. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa buat 2 kali rakaat? Apa lain? Kerana gerhana ni benda yang ajaib. Min ajaib, daripada benda-benda yang ajaib dan ayatu min ayatillah. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bila dah rasa benda ni pelik, maka sembahyang pelik. Sebab dia ada pelik gaya dia, maka sembahyang pun jadi pelik. Sembahyang yang asal 1 rakaat saja, maka sembahyang kali ini jadi 2 rakaat. Baik, bagi solat qada, jika solat yang tertinggal adalah solat malam, iaitu maghrib, isyak dan subuh, sekiranya diqada pada malam yang lain, maka sunat diperdengarkan bacaan. Kalau qada pula, kalau kata solat tu solat malam, kalau diqada pada malam, maka sunat diperdengar. Maksudnya solat malam, kalau diqada pada waktu malam juga, baca kuat. Ya kan? Jika diqada pada waktu siang, sunat disembunyikan bacaan. Kalau baca siang, kita tinggal isyak, nak sembahyang saja waktu duha. Subuh tinggal pun dah bagi duha. Tak duha tu pun nak sembahyang, maka sembahyang tapi baca tak kuat, baca slow. Tu kan main isyak lah kita tinggal. Waktu kan isyak kau baca kuat, padahal kamu bayang siang. Boleh tak? Jika dia tertinggal dalam solat siang, zuhur dan asar. Kalau solat yang kita tinggal itu solat zuhur dan asar dan diqada pada siang hari, maka sunat disembunyikan bacaan macam biasa. Adapun jika diqada pada malam hari, maka sunat diperdengarkan bacaan. Baca buat tak? Solat zuhur. Nak bagi orang tak dengar kita, saya orang tak diqada lah. Bila kita sembahyang baca buat, orang ni qada isyak dah dulu. Baca qunut pula tambah lagi. Gajilah orang dengan syukur ustaz ni. Jadi waktu tu dia boleh untuk nak sembunyikan, tidak angkat tangan waktu subuh. Kalau dia tinggal solat zuhur, sembahyang nak qunut kan? Maka dia nak sembahyang pula, nak qada. Maka waktu rakaat kedua dia boleh diri saja, baca qunut juga tapi diri baca.
Allah ilah ilah berapa? Kita jadi kurang deh. Allah mah ini kita dari maaf ini. Baca ini. Tapi tangan apa? Lama tu ni, diri lama tak apa, kat kau. Yang tak komplain, kalau kat kau boleh beri panjang, kau ingat. Kau suka saya? Padahal kan jangan komplain. Dia nak selamat diri, boleh. Adapun jika diqadha pada malam hari, maka sunat mendengarkan bacaan. Kesimpulannya, di waktu siang atau kesimpulannya yang dijadikan perkiraan ialah bila solat qadha itu ditunaikan. Tengok waktu. Kalau malam baca kuat. Kalau siang baca slow. Tak jelas sembahyang apa pun. Adapun solat jenazah sunat. Jenazah boleh baca doa jenazah, janazah. Adapun solat jenazah sunat disembunyikan bacaan sama ada dikerjakan pada waktu siang atau malam. Solat jenazah baca slow. Tu imam tak payah baca masyari kan, sain-sain Khomeini kan, tak payah. Baca slow gitu. Dan kalau kita solat jenazah pula disunatkan bagi kita sunat dituntut bagi seorang kalau sunat jenazah. Solat jenazah di depan dia ada jenazah, tidak disunatkan bagi dia untuk membaca doa kita. Tak disunatkan. Kenapa? Karena yang paling penting ketika itu adalah mencepatkan perkebunian. Daripada kita dipanjang pula baca. Sebab tu disunatkan baca Fatihah saja, tidak ada surah. Baca Fatihah saja. Tidak ada surah, tidak ada surah. Nah, takbir yang kedua, selawat pada Nabi SAW. Takbir ketiga baca doa. Takbir keempat salam. Ataupun kita baca doa sikit Nabi salam. Doa kita ada, tak perlu doa kita kalau duduk di depan kita ada mayat. Kalau tidak ada mayat di depan kita, bolehlah kita nak baca doa kita solat baik? Boleh, tidak ada masalah. Betul-betul boleh kan? Karena dah tidak lagi ta'alluq dengan nak cepatkan lagi kemudian. Oleh kerana mendengar atau menyembunyikan bacaan dalam permasalahan di atas hukumnya sunat, maka jika dijangkahi tidaklah membawa kepada batalnya solat, malah tidak perlu kepada sujud sahwi. Jadi kalau orang tanya habis itu kalau kata kami baca silap, waktu dipanjang, waktu dibaca pendek, dia bukan. Tak waktu dipanjang pendek. Waktu dibaca kuat, waktu dibaca slow. Kan sunat kan tu? Kita kata sunat. Sunat ni tak ada masalah. Yang penting tidak membatalkan sujud. Kena sujud sahwi tak? Tak perlu sujud sahwi. Tak. Boleh tak? Ada soalan? Ada soalan? Ha? Ini sampai apa tutup tengok. Assalamualaikum Ustaz. Semalam kami tak datang yang pengajian petang tu, nak tanya pasal bacaan surah untuk rakaat kedua, pertama dan kedua. Misalnya di juz' amma tu ada yang surah yang pendek, ada yang surah yang panjang. Tapi urutannya tu mungkin yang pendek tu kemudian dalam so yang mana yang dulu? Contoh surah Al-Kautsar dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un selepas surah Al-Kautsar. Tapi surah Al-Kautsar dia hanya 3 ayat saja. Jadinya kita baca surah Al-Kautsar dulu ke atau surah Al-Ma'un dulu? Dia susunan surah sunnah dalam mazhab, dalam bacaan imam. Kalau mazhab Syafi'i, sunnah kita mengikut turutan, bukan mengikut kepada bilangan ayat kebanyakan. Ikut turutan. Mana yang dulu didulukan, mana yang di belakang. Walaupun dia beda. Tabat dengan surah Inna A'tayna tak ada surah paling pendek di dalam dunia. Surah paling pendek ni surah Inna A'tayna akan Kautsar. Ini dalil kata dalam Quran, kita buat sikit. Dalil Quran ni kata di kalamullah. Kita cuba buat dengan 3 ayat yang buat karangan. Lekatlah karangan itu. Cuba try buat karangan. Tak boleh. Lepas tu ada orang boleh main kata saya tolong main ayat 2 ayat nanti lengkap surah. Tak boleh kan? Sebab paling kurang 3. Sebab dalam Al-Quran surah paling kurang sekali adalah Al-Kautsar. Baik, kita pula buat lawan.
fa'tu bi suratin mithli atau fa'tu bi suratin min mithli. Ramai. Satu tengok surah yang sama dengan paling pendek sekali. Ya, kalau antara bi asli dengan 10 ayat. Ramai dengan 10 ayat yang sama. Kalau boleh buat lawan dengan 10 ayat pun. Kalau tak boleh juga, ramai lah yang paling pendek sekali lah. Pendek-pendek dah. Lepas jawab, saya pergi ke sekolah. Sekolah saya cantik. Cantik sungguh sekolah saya. Apa dia? Tapi tak sorok langsung orang macam. Tapi dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat saja lengkap cerita. Malah Syekh Abdullah Sirajuddin syarah surah Al-Kautsar. Jadi tempat ini kita ada 2 kali kita ada. Syekh Abdullah Sirajuddin syarah surah Al-Kautsar 3 ayat saja, tempat ini 2 kali. Makna itu cara apa? Dengan hadis yang keluar, dengan kenal Al-Kautsar itu sebenarnya apa maksud dia, pandangan ulama kenal Al-Kautsar. Hebat juga. Dia kata jangan main Al-Quran ni, masya-Allah. Jadi baca macam mana ikut turutan surah, bukan ikut turutan surah berdasarkan pada Al-Fatihah, Al-Baqarah, atau Ali Imran sampailah ke An-Nas. An-Nas paling last sekali. Tak pun tengok pada berapa banyak dia punya ayat. Ada lagi? Ada. Ya. Kita ada buku sekarang dalam kereta apa? Dalam kapal terbang kita beritahu dah sebelum ni. Kalau semayang dalam kapal terbang tak boleh semayang dulu. Kita semayang dulu. Ikut pandangan mutaakhir. Betul dia ulama-ulama yang terakhir dalam mazhab Syafi'i, contoh seperti Syekh Al-Jumah, ibu saya berpandangan kata boleh semayang dalam kapal terbang dalam keadaan di jalan. Jalan dia boleh. Tapi kalau nak selamat atau kurus minal khilaf, turun kita qada balik kalau kita habis waktu. Tapi kalau tak qada boleh tak? Boleh juga. Ada tempat Imam Syekh Al-Jumah kata dah sah solat tersebut. Boleh tak? Baik, kalau dalam kereta macam mana? Naik kereta ada wuduk siap dah. Boleh tak semayang dalam kereta? Boleh kalau kereta tu besar. Kereta tu besar ada tempat semayang. Boleh diri dalam kereta. Faham tak? Jadi kalau diri accident tu. Waktu tersebut kena berhenti. Kena berhenti semayang. Berhenti tengah jalan. Jangan berhenti semayang tengah jalan. Tepi jalan. Nampak? Faham? Ya? Jalan je. Baik, jalan jen. Buka ni. Kalau kata dia tetap tak ada semayang, kecuali waktu dah nak habis. Waktu dah nak habis sangat, dah tunggu lama betul kan? Dan waktu dah nak habis sangat sempit waktu tersebut, maka solatlah hormat waktu. Hormat waktu dan wajib waktu. Wajib waktu. Ada juga dia panggil jamak suri, jamak suri ni macam mana? Nampak jamak tapi tak jamak. Contoh dia macam mana? Dia jalan jen dekat-dekat nak habis waktu dah. Nak habis waktu asar. Maka dia balik sampai rumah, lagi beberapa minit nak masuk asar. Maka dia pun semayang lah asar. Habis semayang, tu pun azan zuhur. Azan zuhur pula. Asar, zuhur balik. Habis asar, tak boleh jamak. Habis zuhur dah habis lah, masuk asar. Elok-elok habis semayang, bagi salam, azan zuhur tu ketika sebut. Maka kita azan asar ketika tu, maka dia terus bangkit semayang asar. Maka dia nampak dia jamak. Bagi jamak surah, gambaran nampak surah. Boleh faham? Ya. Ustaz, jika kita tak tahu ilmu ni, maknanya sebelum ni perlukah kita mengadahkan solat? Ilmu apa? Ilmu yang macam kena berdiri dalam penerbangan, kalau solat tu kena berdiri. Ya. Wajib. Kerana sepanjang pengetahuan tidak ada khilaf dalam mazhab mana pun, semayang mesti kena berdiri. Wajib. Yang wajib mesti berdiri. Tak boleh duduk. Kecuali sakit. Jadi kapal terbang kita duduk atas kerusi, tak dibenarkan. Kerana itu tidak lagi menepati syarat sah bagi semayang. Syarat sah, syarat rukun semayang berdiri. Rukun semayang untuk Nabi bagi yang mampu. Jadi dia wajib berdiri. Rukun itu bukan syarat sah, rukun. Jadi dia kena berdiri. Kalau dia tak tahu, pokoknya kena main duduk, dia main duduk daripada membawa penerbangan dia jadi wajib. Kalau semayang ada main duduk. Betul kan, duduk dulu.
Duduk lubuh tadi pinggang tu. InsyaAllah waktu tak tengok. Jadi waktu dah sempit sangat ketika tu, kalau dia drop, dia jadi bahaya pada dia. Waktu dah nak habis ketika tersebut, maka ketika tu semayang di tempat duduk, lepas tu tuhon kotor. Tak kena kotor. Ya. Dia ada kapal terbang yang buat surau dalam kapal terbang. Saudi. Nah, Saudi Airline buat kapal terbang. Buat surau dalam kapal terbang. Luar boleh main 7 orang dah. 7 orang ya, boleh main terawih. Ni balik masa bulan puasa, 2 tahun lepas, balik daripada umrah. Semayang terawih lah. Tapi dapat rakaat. Tak ada orang nak ayam lepas. Duduk saja ayam tengok TV. Dia main terawih. Dah balik umrah. Lepas tu duduk dilayak video pula dalam. Memang elok lah umrah kita. Jadi mayat terawih lah. Ada boleh. Tapi kapal terbang ni tengok tak buat apa. Apa dia? Kapal terbang besar-besar tapi tak ada tempat makanan tu lagi besar. Tempat rehat, jambat boleh tidur kan? Tapi tempat mayat tak ada. Sebab tidak ada dekat. Kita kata kena ada dekat. Mas pun tak ada. Mas tak ada dia punya tempat semayang. Sebaiknya buatlah tempat semayang. Sebab kita negara umat Islam. Negara umat Islam ni ada tunjuk contoh semayang. Ada tak? Ada. Bagus. Yang untuk 2 orang. Dia tak kemana lagi. Okey. Okey, ada tempat tu okey. Maksudnya dah ada perubahan. Kan? Baru kan apa orang? Baru dia mana? Maksudnya mungkin yang buat mah tu naik kepada orang Saudi pun. Tak tahu ada. Tak mayang tapi kalau buat pun 7 orang jadi dapat 7 orang buat tu. Buat tu. Tapi orang baguslah alhamdulillah. Orang. Mesir tak ada ambelah. Egypt tak ada ambelah. Dah tempat duduk jaduk atas kursi. Kursi ni besar itu. Tapi alhamdulillah boleh naik juga. Orang tu pun selamat alhamdulillah. Buat dulu bisnes lah betul. Terbenam kan. Jadi baik. Ada lagi soalan satu lagi? Betul kita nak jawab ni. Ada? Tak. Ya. Solat menghormati waktu ni macam mana? Adakah mesti di penghujung waktu ni? Tidak. Solat menghormati waktu ni melihat kepada tengok keadaan kalau kata kita dah tak sempat ataupun sebabkan kita ni hilang alat untuk nak mengambil wudu dan sebagainya. Maka kita ketika waktu tu kita tidak cukup syarat untuk nak melakukan solat. Maka kita dianggap sebagai solat menghormati waktu. Ada orang menafikan solat menghormati waktu. Kata solat waktu mana ada solat waktu? Tidak ada. Sebab ada mazhab yang begitu. Tak ada semayang tu. Kalau kita tidak dapat benda sekian-sekian ni tak ada semayang. Terkukur terus semayang. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i ada solat waktu. Orang yang nanti solat sunat waktu ni orang yang jahil, orang yang tak kira. Ilmu fiqh. Kalau maksudnya ada, cuma keadaan tu lagi. Apa hukum rokok? Rokok adalah wajib di dalam solat. Tidak sah solat tanpa rokok. Seorang sahabat Nabi iaitu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, pada suatu hari ia melihat seorang lelaki menunaikan solat tanpa melakukan rokok dan sujud dengan sempurna. Maka ia berkata, "Ma sallaita wa la mutta ala ghairi fitrah allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha." Engkau hendaknya tak sembahyang pun ni. Kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, kamu tak sembahyang pun sebenarnya. Kalau kamu mati kau ni bukan atas fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tak sembahyang, jangan buat bid'ah dia kata. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Maksudnya sembahyang sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam aku sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang Nabi ada rukuk. Kenapa tak sujud terus? Kenapa tidak siap-siap? Tak payah tidak ambil 2 kali. Rukuk tu sujud terus terus. Nabi kata sembahyang macam aku sembahyang. Macam mana aku buat? Macam tu yang kamu buat. Kata sebagian ulama, hikmah. Kenapa sembahyang macam tu? Karena pada setiap langit yang Nabi naik, Nabi lihat para malaikat dalam keadaan masing-masing. Ada malaikat yang berdiri saja, berpuluh juta tahun. Ada malaikat yang naik pada lagi peringkat kedua dalam keadaan rukuk. Kemudian pada peringkat yang ketiga dalam keadaan yang tidak di sana. Rukuk keempat, langit keempat pula naik tengok duduk dalam keadaan sujud antara 2 sujud. Rukuk pada langit yang ke-5 yang tengok duduk antara 2 sujud saja. Duduk antara 2 sujud.
Dan sebenarnya malaikat sujud saja. Malaikat tu sujud je, sujud. Tapi bila mana Nabi datang, malaikat ni bangkit, duduk atas sujud, kemudian bagi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, sujud balik. Lepas tu ada duduk atas sujud. Sebab dia bangkit, dia tak pernah bangkit pada sujud. Dia bangun kerana nak bagi salam kepada Nabi SAW. Dia bangun, duduk atas sujud, kemudian sujud balik setelah bagi salam kepada Nabi. Maka diambil daripada sifat tu, buat jadilah solat yang kita baca. Itu sebahagian ulama kata tadi. Apa lihat kalau kata yang jelahnya kita kata dah Nabi sembahyang ikut. Ya. Sembahyang senang. Nak tahu berapa? Kita tahu kata Nabi sembahyang macam tu. Pada ulama yang cerita dalam kitab-kitab fiqh. Dia keluarkan buku-buku fiqh berkenaan dengan sembahyang. Lepas tu kata jangan pandang rendah benda-benda. Ini dah kita ambil betul pada hadis Nabi. Ambil hadis Nabi tu bagus tu. Niat kamu bagus. Tapi dalam hati ni macam bodoh. Bodoh sebab apa? Sebab hati ni nak merendah-rendahkan pertama. Lain kali mengajak buat sifat solat kat orang. Maka akhirnya dia nak suruh ikut siapa? Ikut Rasulullah. Dia kata gitu. Lepas tu kita kata kami nak ikut Imam Syafi'i. Tak ikut Rasulullah. Imam Syafi'i dengan Rasulullah mana lebih tinggi? Tinggi. Orang ada tinggi lah. Mana lebih tinggi Rasulullah dengan Imam Syafi'i? Kita kata itulah Rasulullah. Kenapa nak ikut Imam Syafi'i punya mazhab? Ikut Rasulullah. Cuma yang cara Rasulullah bukan ikut cara ini mazhab Syafi'i. Kita solat cara Rasul. Memang ada sebut lah. Lepas tu kita kena ambil mana orang? Main nanti dengan saya. Tampak pada otak. Maksud dia ambil hang dah bodoh. Maksud dia semayang tu cara hang ke cara Rasulullah. Betul tak? Baik daripada bertemu hang dengan Imam Syafi'i, kami nak ambil mana? Ambil Imam Syafi'i. Jangan banding Rasulullah dengan Imam Syafi'i. Banding hang tu dengan Imam Syafi'i. Jangan. Tidak ada bandingan. Take kuku Imam Syafi'i pun tak dapat. Begitu yang kita start. Sebab kau ajak orang malam ni, kita kau ajak balik tu. Kau ajak malam ni, kau ajak sungguh dengan Nabi SAW. Kau ajak dengan Nabi, dia seolah-olah macam beradab dengan Rasulullah. Tapi dia tidak beradab dengan pewaris Nabi SAW. Nabi kata beradab dengan pewaris Nabi. Al-Ulama warasatul anbiya. Kamu kena hormat dengan pewaris anbiya seperti mana kamu hormati Nabi. Yahudi dicela oleh Allah Ta'ala kerana mencecah para awliya dan juga mubagha awliya. Nampak? Para anbiya. Dan juga mereka tidak percaya dengan utusan-utusan Nabi-Nabi Allah. Sebab tu dia jadi muajab dengan dilaknat oleh Allah. Tak ada muajab. Apakah sekurang-kurang rokok? Iaitu dengan membongkok sekira-kira 2 tangan dapat mencapai 2 lutut. Pokoknya bongkok sampai tangan sampai 2 lutut. Jangan tak sampai lutut. Cuma ini bagi kita. Allah ini lagi. Hang ni kena buat kitab betul ni. Hang jadi model. Hang ni serba. Tak ni. Kayak itu ni tak mau rokok ni. Ini nak maksudnya melihat poket yang penuh dengan. Sudah faham kan? Jangan rokok tak sah. Jadi kena rokok bagi tangan baik lutut. Boleh tak? Jadi jika kurang dari itu tidak sah rokok. Bagaimana? Seronok dia hari ni. Tadi makan tak lalu. Aku beli je. Bang, semaknya. Ustaz ni. Ulang 3 kali kan? Main tu. Dah. Cuba tu satu orang tu tak gitu koyak payah. Bagaimana melakukan rokok dengan sempurna? Sebelum menunjukkan badan untuk rokok, ucapkan takbir sambil mengangkat tangan setentang bahu atau telinga, kemudian barulah turunkan badan. Allahu Akbar turun. Kita jangan pergi rokok dulu baru Allahu Akbar. Macam orang Arab kan? Dan cara Nabi tak suruh ikut Arab, Nabi suruh ikut Nabi. Nampak tak? Sallu kama ra'aytumuni usalli, bukan sallu kama ra'aytumu al-Arab usalli. Jangan kamu sembahyang macam Arab sembahyang. Sebab ada kawan-kawan kita pergi ke negara Arab, dia tipu semua orang Arab sembahyang. Arab sembahyang tahiyat. Ular orok-orok kan? Kan ular orok-orok kan, tekok kan. Dia pun sembahyang juga. Orang tanya ambil mana tu? Tu sembahyang tu. Tangan tak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Hak tu cara dia. Orang tanya ambil mana ni? Lepas tu dia tu tengok orang. Ni Nabi sembahyang macam Nabi sembahyang ni. Habis rokok pula. Sami Allahu liman hamidah. Tak kan ambil. Allah. Ada tengok. Apa kan? Gitu. Tanya ambil mana tu? Rasulullah. Habis tu kita tak erti kan. Dah tak ambil Rasulullah. Habis tu mazhab lain. Allah sami Allahu liman hamidah. Takkan tak orang tu. Ni tak Rasulullah kan?
dalam mazhab, kata guru saya yang mulia Syekhuna Imam Affan rahimahullah taala, ahli fatwa dari Ifta, ahli majlis fatwa Mesir. Maka 90 mazhab. Bukan 4 ya. Syekh Ali Jumaah kata Darul Ifta bukan hanya guna 4 mazhab. 90 mazhab. Hebat boleh no. Tapi dalam majlis ilmu kalau baca mazhab Syafi'i, orang tanya mazhab lain sikit. Saya kata maaf. Ini majlis mazhab Syafi'i. Nak tanya mazhab lain, Darul Ifta. Kita pergi Darul Ifta bincang sana. Di sini bukan tempat dia. Ini tempat dia untuk mazhab Syafi'i. Dah baca kitab fiqh Syafi'i. Ini sekarang ni kita baca kitab fiqh 4 mazhab. Untuk tahu mazhab jadi terang dia lah. Baik, Syekh nak dapat ke tahu. Orang tanya kenaan dengan selepas mana yang tidak duduk macam Sami Allahu liman hamidah, tak tengah balik. Macam mana hukum? Ada dalam mazhab atau tidak? Dalam mazhab 3 tidak ada. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi tidak ada. Satu saja. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ada 2 pandangan. Pandangan pertama meletakkan di sini. Pandangan pertama sama macam jumhur, lepaskan tangan. Pandangan kedua letak tangan di sini. Imam Ahmad sendiri memilih untuk melepaskan tangan, tidak letak di sini. Tapi mai kok zaman lah, sorok sungguh dia. Dia suka ambil yang pandangan Imam Ahmad pun tak pakai pandangan. Boleh tak? Nampak tak dia suka berbeza dengan orang lain? Dia jangan berbeza dengan orang. Kita berbeza bukan mana kita ni hebat. Nah? Dia berbeza. Apa? Iklan kereta. Dia berbeza, betul tak beza orang. Dia tak ada beza apa, betul tak beza. Sebab kita bila kita rasa kita ni maiz, beza dengan orang ni, kita rasa kita hebat. Kita hebat, kita pandang orang ni. Itu kita boleh. Boleh faham? Nampak kita ada. Ya. Kalau kita nampak ikut semayang, Tak ada masalah. Kalau kata dia jadi imam, dia buat gitu, tak ada masalah semayang. Dan kita pula, bina pula. Ini pandangan kedua Imam Ahmad. Kita pula panggil macam ni. Nampak? Biarlah dia seorang panggil dia tu juga. Kita tak baik pada dalam salat. Sebab benda tu tidak membatalkan solat. Ikut je dalam salat. Lepas tu kata Syekh Saleh Ja'fari radhiyallahu anhu, Syekh Saleh Ja'fari ni wali Allah Ta'ala yang sangat hebat Mesir, Imam Masjid Al-Azhar. Di antara karamah dia, benar sekali waktu dia tengah mengajar waktu solat asar, maghrib nak masuk dah. Dan nak masuk maghrib, dia baca kitab. Dia kata, asar maghrib nak masuk. Asar tak bayar lagi. Ada murid beritahu Syekh, nak masuk maghrib aja. Dia punya ralik cerita aku sampai tak asar, kata maghrib dah nak masuk. Maka Syekh pun tengok ke matahari. Wahai matahari, tunggu sat. Tunggu sat. Aku nak cakap sikit lagi. Lepas tu bagi kami nak semayang sat. Dia kata gitu, jam semua berhenti waktu. Semua berhenti waktu. Udah tak gerak. Dan lepas tu habis dia cakap sikit, terus semayang. Bagi salat malam pun. Tadi siang, jadi malam pun. Matahari, bila turun ni. Dia ketak lama nak turun. Elok nak pergi sana, gelap tu ibarat. Maaf, kita boleh buat apa? Dua orang kita bukan nak bagi tahan ni. Kita cepatlah maghrib. Nak buka puasa. Bukan nak bagi tahan ni. Kita lama lagi. Lama lagi tak tahan lah. Syekh Saleh Ja'fari kata, dia kata, kalau kata mereka semayang di rumah kita, mereka tak mau semayang di masjid kita, ni Pak Wahabi tak mau semayang masjid kita semayang masjid mereka. Kalau mereka kata kita ni jadi imam, kita ni ahli bid'ah, kita jadi makmum dia. Nampak tak? Ni baru sufi. Ni ulama sufi bukan suruh jangan semayang masjid Wahabi. Jangan semayang masjid yang orang ni dengan semayang tak kata. Jangan semayang masjid jumpa banyak. Tak itu. Jangan. Ulama sufi tak kata gitu. Ulama sufi kita pergi semayang kan. Semayang. Ini kita. Jangan tipu mereka yang asyik terus salahkan kita lah. Kalau kita banyak mereka, oh ni ada mazhab ni, ada pandangan mazhab lain. Nampak tak? Salamatul Sati itu bukti. Itu sufi, itu barulah orang yang ikut ajaran Nabi SAW. Balik kepada dia itu dengan membongkok ke dekat. Bagaimana melakukan rokok dengan sempurna? Sebelum menundukkan badan untuk rokok, ucapkan takbir sambil mengangkat tangan sebentar bahu atau telinga, kemudian barulah turunkan badan. Kedua, tapak tangan hendaklah mencapai lutut. Tapak tangan capai lutut. Jari-jari tangan direngkahkan antara satu sama lain dalam keadaan memegang lutut. Maksudnya macam kita sebut malam, renggangkan tapak tangan ni. Jari jangan macam ni, renggangkan sikit. Tapi jangan gitu. Ini. Semua menghadap ke arah kiblat. Boleh tak? Kata Sayyidina Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi,
Summa hasara dhahrah. Nabi tatkala rukuk, baginda menjadikan dua tangannya mencapai dua lututnya, kemudian menurunkan belakangnya dengan lurus tanpa melengkung. Nabi luruskan belakang badan Nabi SAW. Sayyidina Walid ibn Hujr radhiyallahu anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi tatkala rukuk, baginda merenggangkan antara jari-jarinya, dan tatkala sujud, baginda menghimpunkannya, yakni merapatkannya. Nampak kan? Jadi waktu sujud Nabi rapatkan jari. Rapatkan jari. Kalau kata rukuk, Nabi renggangkan sikit. Tapi dalam mazhab Syafi'i, naknya waktu sujud juga direnggangkan sedikit jari. Jangan rapatkan terus direnggang. Waktu duduk atau dalam sujud baru dirapatkan jari. Waktu sujud tangan di atas paha, dan jangan lebihkan jari kita daripada lutut, dan rapatkan jari kita. Rapatkan. Ada tempat yang rapat, ada tempat yang terenggangkan. Takbiratul ihram renggangkan. Nah, tangan ni macam biasa. Kemudian masa sujud rukuk, kita renggangkan sedikit. Renggangkan sedikit dari itu. Kemudian waktu sujud, dalam pandangan hadis yang pertama dirapatkan. Yang kedua direnggangkan. Renggangkan sedikit. Jadi kena letak semua tangan di atas tanah, atas lantai. Kena letak semua kan sekali. Mesti letak empat itu kan? Tak perlu. Bawahnya 1/4 daripada jari. Maksudnya kalau tangan gini betul tak? Maksudnya ada rawat sikit bawah. Tapi ini kena sikit di depan. Kulit tidak sah. Rukuk tersebut. Rukuk pada sujud. Baginda dalam hadis Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi memerintahkan, wa idza raka'ta fata' rahataika ala rukbatayk. Apabila kamu rukuk, letakkan dua tapak tanganmu di atas dua lututmu. Summa farrij baina asabi'ik. Kemudian renggangkan antara jari-jari tanganmu. Summa kus hatta ya'khudha kullu 'udwin maqadah. Kemudian berikutnya, letakkanlah diri dalam rukuk itu hingga semua anggota berada dalam posisinya. Maksudnya bagi lengkap semua, tamakninah sungguh-sungguh semua. Allahu Akbar. Senyap bagi semua anggota senyap. Duduk Allahu Akbar. Dia tak sabar lagi kan. Buat bagi senyap semua tu sami Allahu liman ada tamakninah. Sami Allahu liman hamidah, tangan lepas. Tangan yang duduk ini. Duduk sami Allahu liman hamidah. Oh, itu penerjun Olimpik kan? Tangan bagi senyap. Senyap tangan baru. Allah tu apa? Lima. Tu jauh. Itu buat Olimpik pun. Summa kus hatta ya'khudha kullu 'udwin maqadah. Kemudian tetapkanlah diri dalam rukuk itu hingga semua anggota berada dalam posisinya. Wa idza sajadta, apabila kamu sujud, famakkin jabhatak, tekan sikit dahi kamu lepas sujud. Tekan sikit, tekan bukan soteng ni. Tengih dahi, tapi nampak merah. Tapi memang masya-Allah min asal sujud. Kan? Wali besar kan? Kan tu saudara. Saudara kita kata bahawa nama sujud. Sujud ni bukan hanya meletakkan bahagian angin itu. Dia mesti kurang-kurangnya ada lekuk sedikit pada tempat kita sujud. Kalau ada lekuk tu, kalau macam kita sujud ni baldu, kain yang lembut, maka dia akan ada kesan sedikit baru nama sujud. Kalau sangat tak ada kesan, kita letak kepala itu buka kerah, buka. Tak ada. Tak nama sujud lagi. Boleh tak? Kalau dia tak tekan, tak sah. Dia kena tekan. Bukan tekan sampai tak pergi pun. Itu menyesat dia tidak. Macam dia letak sampai lagi nampak lekuk sikit. Jangan tekan sampai. Kalau pembukaan kerah batas tak, kita tekan jauh kepala kita. Jadi maksudnya kalau kita tempat tu lembut, dia akan ada kesan. Tak apa. Maksudnya kesan kat diri kita tak apa. Nampak tak apa, ada sikit kesan. Jenuh kalau itu. Ya boleh. Ya. Atas gila. Atas gila tu sampai dia pergi lekuk. Cuba kita tengok atas gila. Jangan sampai kita bagi tu lekuk tu ada lagi tu kan kita sujud kita tidur tu. Kita tidur tu lah. Dia tak tidur ni elakkan daripada kita sembahyang tadi. Elakkannya. Ya. Oh bila sembahyang tadi lah. Sebab memang takut-takut dia bukan tanah merata. Sebab dia biasa. Tapi tak ada masalah boleh. Kalau
tilam tu berat, boleh naik. Syarat sujud tu, sujud sampai kalau kata tilam tu dia lembut, dia akan boleh ada kesan tempat kita tu sujud. Bukan mesti kesan tu kekal, tidak. Kita rasa kita sujud, tahu kita sujud. Baik, mana tu? Dan jangan kamu matuk seperti batukan ayam. Wala tanqur naqra wa salli awwal an-nahari wa akhirah. Jangan kamu batuk macam batuk ayam atau batuk burung. Jadi batuk itu kan sujud. Kau pakai pun. Baik ni. Sujud apa? Dah makan gandum kan. Wa salli awwal an-nahari wa akhirah. Dan sembahyang awal nahar, maksud awal siang dan akhir siang. Semasa rukuk, belakang badan hendaklah diratakan, disamakan dari punggung hingga ke kepala, di mana kepala berada dalam keadaan selari dengan belakang. Iaitu tidak ditinggikan atau didongakkan dan tidak pula ditundukkan, akan tetapi pertengahan sekali. Malam sama dengan belakang. Jangan rendah, rendah. Jangan gitu, dia tak sama, dia naik petang. Dia boleh berada. Jangan atas. Gitu. Sini sama gitu. Berlebar. Siapa? Dan kemudian iaitu tidak ditinggi atau didongakkan. Dongak pun tak boleh. Ni, tapi rokok gini. Jadi ya ini nak satu pun juga Olimpik tak lari lompat pagar payah update orang dia macam-macam orang. Satu hari sembahyang belakang tu imam budak kecil, elok nak bawa budak-budak kecil main sembahyang, tapi pastikan budak tu tidak mengganggu orang sembahyang. Kalau budak ni main biar dia tu imam sembahyang, tu imam dah sembahyang. Bila dia bangkit daripada rakaat kedua tu, kain terlekat celah-celah tu. Biasa tak kuat? Biasa. Dia makan sedap. Dia rasa sedap lah dia baca terlekat celah tu. Budak ni, kecil ni, dia tengok kain tu dia kesian kat imam. Kok kesian malu tu imam. Dia pun pergi lah tarik terus-terus. Tarik mau keluar ada celah. Bila tarik, Pok tengok. Pok buka. Dia pun masuk balik. Orang tadi betul dia Pak marah. Pasal marah dia nak masuk balik. Dia masuk balik dalam buku dia. Apa yang cerita tu tiba-tiba. Ya? Bapak dia salah dalam sah dia buat muka kan dia cakap. Kalau dia tak betul buat itu. Tu imam pula paling belakang, tu imam tahu. Oh itu ya, baca itu imam. Itu imam tak cakap, Pak tak cakap tak. Okey. Bayar sah. Itu maksudnya. Baik. Tidak ditinggi didongakkan dan tidak pula ditundukkan, akan tetapi pertengahan. Ini berdasarkan hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza raka'a lam yushqis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Apabila Nabi rukuk, Nabi tidak meninggi atau mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya, akan tetapi tengah-tengah antara keduanya, sehingga kepalanya kelihatan rata dengan punggung. Baik. Dan seterusnya, baca sikit. Siku hendaklah dijauhkan dari rusuk. Sayyidina Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima wa wattara yadayhi wa nahahuma 'an jambayhi. Nabi tatkala rukuk, baginda meletakkan dua tangannya ke atas dua lutut, seolah-olah memegangnya, menegangkan, yakni meluruskan dua tangannya. Nampak lurus. Tangan ni. Jadi pergelangan tangan juga bahu diluruskan serta memisahkan daripada dua rusuk. Maksudnya macam mana? Allah wa akbar. Kayak ni. Jadi boleh. Kalau jadi ya, luruskan dan diregangkan sikit. Maksudnya jangan jatuh. Jadi. Boleh tak?
Yang kelima, rukuk wajib dikerjakan dengan tuma'ninah, iaitu berada dalam keadaan tetap dan tenang dalam posisi rukuk di atas sebelum bangun daripada. Kena tuma'ninah. Tuma'ninah sekurang-kurangnya subhanallah. Subhanallah. Bila kita sebut dah 3 kali subhanallah. Subhanallah azim, subhanallah azim. Kita dulu rukuk. Jadi kena rukuk apa ingat? Subhanallah azim. Subhanallah azim. Jadi subhanallah azim, dia kena mayang apa ingat? Dia kena tak mayang tak ingat. Subhanallah azim, baca ketika itu 3 kali kerana sempurna. Yang keenam, semasa rukuk disunatkan membaca zikir-zikir yang warid datang daripada Nabi SAW, terutamanya tasbih. Gitu. Tengok, belakang tu ada beza di antara mazhab lelaki, perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam rukuk. Ikut mazhab Syafi'i, orang perempuan tidak disunatkan menjauhkan siku dari rusuknya, tapi sunat rapatkan itu. Maksudnya, cara ini lebih memelihara, kata Imam Syafi'i, memelihara aurat perempuan. Dan kalau kata cara yang maksudnya menjauhkan siku daripada rusuk, ini hanya khusus bagi kaum lelaki sahaja. Boleh nampak? Itu maksudnya. Kalau mazhab lain, tidak dibezakan antara lelaki dan wanita bagi kaifiat tersebut. Maksud mazhab lain pada mazhab Syafi'i, maksudnya lelaki perempuan sama dalam keadaan rukuknya. Perempuan juga direngkangkan sedikit antara siku dengan rusuknya. Kita mazhab Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Semayang, terus semayang macam tu, kita tu ajak dulu ni kan. Itulah cara kita semayang, tak perlu nak kedai-kedai. Cuma kita habaq dua mazhab di sini, mazhab lain ni nak bagi kita tak berdiri. Bila tengok ada orang lain sembahyang macam tu, kita tak kata solat dia batal. Boleh tak? Itu maksudnya tujuan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan satu saja. Ya. Dua nak tengok cik nak tenang ya. Rukuk spring. Oh dia ni masuk. Tu dia panggil rock runner kan. Bip kan. Ada jenis berhenti. Jadi itu tidak sah. Tak sah kenapa? Karena dia seolah-olah macam nak bangun kenapa? Boleh buat tak? Boleh buat rokok string. Yang siap kata. Dia rokok tak ada nak ikut tak ada. Ya. Dia sebab bila dia buat macam ni, dia solat nak bangun dah. Faham? Dia tidak ada dua rukuk dalam satu semayang. Sebab kalau dia buat kita solat nak bangun pada makan seterusnya. Boleh faham? Sebab tu eloknya dengan tenang. Semayang dengan tenang. Satu rukuk dengan Allahu Akbar. Macam biasa. Tak perlu kita kalau. Ya faham? Ada orang itu kan? Dia semayang nak dalam rukuk. Allahu Akbar. Baru naik. Oh hebat dia. Ya. Saya ada 3 soalan. Itu cover dah semua. Yang pertamanya, semalam Ustaz kata ada beritahu. Ustaz kata kalau baju untuk solat tu dicuri, solat tu tak sah. Sah. Apa yang tak sahnya? Baju yang tak sah. Oh, kecuali kalau dia pakai baju saja saya kata. Semua tak pakai. Betul. Baju dia curi, sebab dia tak curi. Betul, tak salah. Yang keduanya, yang syekh tu, yang majlis ilmu, antara majlis ilmu dan solat, kan kita kena dianjurkan suruh solat awal waktu. Tapi yang syekh tu memberi ilmu, jadinya yang mana yang ilmu ke atau solat? Okey. Kalau dia datang semayang solat fardu ketika sebut, mesti dia solat tu. Tambah waktu mughayab. Kalau waktu tu dah sempit sangat, maka dia kena semayang tu baru masuk majlis. Soalan dia gitu kan? Tak ada. Guru mengajar fardu ain contoh, lepas tu Allahu Akbar. Habis tu semasa azan tu diberhentikan. Maksudnya di antara baca kitab dengan nak baca nak semayang isyak. Contohlah kan. Selalunya majlis ni lepas isyak lah. Sebelum isyak lah. Majlis isyak. Jadi nak macam nak lambatkan semayang ke,
Tak kira lah waktu Zuhur ke Maghrib ke apa kali lah. Cuma contoh paling besar ni, kita kat Malaysia ni Isyak lah. Solat Isyak kita selalu lambatkan kerana ada majlis ilmu. Boleh ataupun tidak? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Kerana waktu tu ada fiqhul awlawiyat. Awlawiyat waktu tu kelas pengajian dan waktu muassak, waktu luas. Jadi boleh untuk dilambatkan waktu semua. Boleh tak? Okay. Yang terakhir, Ya. untuk muslimah, yang saya faham, di mana bila kami sujud, yang kena kita sembahyang tu dua tapak tangan dengan Dahi. jika kadang-kadang kita orang kelekong ni angin tiup ke depan, tu macam mana kita kuat ni tu macam mana? Adakah itu menambahkan perbuatan? Tidak. Jangan gerak lebih daripada 3 kali. Cara saya bagi ingat satu. Antara gerak jari, gerak tangan, gerak kaki berbeza. Gerak tangan kalau kata kita gerak 1, 2. Dia gerak 1. Contoh kan? 1. 1. Boleh? 1 kita ambil. Ni handset. Orang call saya. Handset duduk ni. Bunyi. Kling, 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 kling. Bunyi pula bunyi ayam tak? Ayam dalam poket pula. Kita kena nak main, kita nak tutup ni. Maka kita pun gerak. Ni. 1. 1 ni. Tengok mesej, baca mesej tu. Hantar mesej pula. 1 ni jari tak tengok. Tapi jangan buat itu ni kurang adab. Ni normal adab. Saya dapat hukum ni. Lepas tu hukum 1. Apa ni masalah adat dia mak. Dia dah hantar mesej pula mama, betul dia tak boleh. Tak boleh. Lepas tu dia naik ni. Baru dulu, faham? Sebab gerak. Naik. 1. Dia jangan 1. Satu ni kickboxer kan. Satu memang badan ya. Kaki biasa pula kaki. Kaki dia pula kaki. Kaki kalau gerak depan 1. Tarik belakang 2. Tangan tegak depan 1, tarik belakang 1. Gerak depan belakang baru 1. Boleh tak? Ada yang guru saya sebut Syafiqullah Syekh Syafiqul dalam kelas pengajian fiqh Syafi'i di Masjid Al-Azhar. Sebut cara nak kenal antara gerak tangan dan gerak. Jadi macam mana kita nak gerakkan kita punya kain yang terdapat di depan. Kalau kita terus sujud atas itu tak sah sujud kita. Karena kita sujud di atas benda yang menggerak bersama dengan kita, bergerak dengan kita. Dia macam kain ni kan. Kalau kain ni saya sembahyang tu tadi. Tiba-tiba saya sujud, dia letak tadi. Maka waktu tu saya buat macam saya terus turun berdari kat sini. Tutup. Sah tak sujud saya? Sah sebab dia tak ikut saya lepas tu. Dia tak ikut saya. Dia ada. Lambat. Jadi gitu faham tak? Itulah anak saya yang comel dan handsome jari. Baik. Ada lagi yang saya bisa. Macam mana? Gerak kaki untuk betulkan soft. Baik, kalau gerak kaki untuk betulkan soft pun sama juga. Kalau gerak ini 1, sini 2. Jadi waktu nak berhenti sekejap, jangan terus 1, 2. Sebab dia 3. Boleh faham? Lepas tu 1, 2. 2 ni dah 2. Lepas tu kalau kita nak langkah ke depan, orang ni nak semayang depan, dia tempat kosong kat depan. Kita langkah. Kita langkah gitu. Dia betul lah ni. 1, 2. Tapi kena duduk kita dulu. Lepas langkah nanti saja badan semayang. Boleh tak? Jadi 3 saya betul. Nampak tak? Jadi dia kena langkah, dia kena langkah 1, 2. 1, 2. Gitu. Boleh tak? Arab dia tak gitu. Arab tengok ni depan. Boom. Itu tu weh. Sebab Arab ni kaki panjang. Jadi kita yang buat tu pakai dulu. Dia jangan sampai rosak nasab semayang. Jangan sampai orang tak nampak kita semayang. Kita ni lompat tinggi, lompat jauh kan dia. Itu tak sahnya. Wallahu a'lam. Kita faham yang banyak waktu dah lewat sangat-sangat lah. Jadi sekat tu dulu. Esok kita dimulai insya-Allah pada waktu dan rancangan yang sama insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.